sebagai satu teguran yang kuat kepada kita semua, supaya kita janganlah melampau-lampau dan berlebih-lebih dalam pemakaian. Sehingga kadang-kadang Rasulullah SAW dengan kain yang sama, dengan baju yang sama berhari-hari, bertahun-tahun. Contohnya kita kadang-kadang hanya 2 kali pakai aja, kali ketiga pakai rasa dah macamnya malu sangat. Nak pakai kali ketiga dah malu sangat, akhirnya bergantung penuh dalam almari. Akhirat nanti pakaian itu akan tuntut kita. Baik, yang berikutnya, kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain sarung dalam bahasa Arab namanya izar. Orang Arab ni tuan-tuan, dia banyak perbendaharaan kata. Walaupun hanya sehelai kain, tapi diletakkan pada tempat yang berbeza, maka namanya berbeza. Sama juga dengan bahasa kita. Kalau saat kain ni kita letak di bahu, maka pada ketika itu jadi rida. Kalau saat kita letakkan di atas kepala, maka jadi tailasan. Saat kita belit-belit, kita ikat di kepala, maka jadi imamah. Saat kita pakai di pinggang turun ke bawah, namanya izar. Hanya kain yang sama aja, tapi makna berbeza. Daripada Abi Burdah katanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha telah menunjukkan kepada kami kisaan mulabbada wa idharan ghalidha. Faqalat qubidha ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hazain. Kata Sayyidah Aisyah, beliau tunjukkan sehelai kain yang kasar dan juga sehelai kain sarung yang tebal. Lalu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika memakai 2 pakaian ini. Maksudnya itulah pakaian terakhir yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kainnya yang biasa-biasa sahaja, walaupun baginda ketua negara, baginda sallallahu alaihi wasallam berpakaian seperti orang kebanyakan. Dan dalam bab pakaian ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, sebagai satu teguran yang kuat kepada kita semua, supaya kita janganlah melampau-lampau dan berlebih-lebih dalam pemakaian. Sehingga kadang-kadang Rasulullah SAW dengan kain yang sama, dengan baju yang sama berhari-hari, bertahun-tahun. Contohnya kita kadang-kadang hanya 2 kali pakai aja, kali ketiga pakai rasa dah macamnya malu sangat. Nak pakai kali ketiga dah malu sangat, akhirnya bergantung penuh dalam almari. Akhirat nanti pakaian itu akan tuntut kita. Kenapa aku tak dimanfaatkan? Tidakkah kamu dah berlebih-lebih dengan aku? Masya Allah. Itu juga nanti dimaksudkan dalam israf. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Masya Allah. Jadi orang yang hatinya dekat dengan Allah, yang takut dan bimbang, maka mereka tak berlebih-lebih. Baginda sallallahu alaihi wasallam seringkali beri pakaian baginda kepada orang lain saat Nabi kita dapat pakaian yang baru. Supaya apa? Supaya tidak berlebih-lebih dalam pakaian. Jadi kalau kita tak nak, beri aja pada yang lain. Masjid buat galeri, baju tidak diulang. Jadi baju-baju yang dipakai 2 kali, ketiga tak nak dah, hantar masjid, nanti dilelong dengan jualan bandel. Daripada Ash'as bin Sulaim katanya, sami'tu ammati tuhaddisu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqulu irfa' idharaka fa innahu atqa wa abqa. Tuan-tuan tolong garis atqa wa abqa sebab dia ada 2 makna. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malja. Qala ama laka fiyya uswah fa nadhartu fa idza idharuhu ila nisfi saqai. Al-Ash'as bin Salim menyatakan daripada ibu saudaranya Raham, daripada bapa saudaranya Ubaid bin Khalid Al-Muharibi, dia berkata, yakni Ubaid berkata, ketika aku berjalan di kota Madinah, ada seorang yang menegurku dari belakang, angkatlah kain sarungmu, sebab dia pakai kain sarung yang labuh, sampai menutupi buku lali. Sesungguhnya hal itu akan membuatkan kain sarungmu lebih bersih dan lebih tahan lama. Atqa maksudnya bersih,
abqa tahan lama. Ya, itu satu makna. Makna yang kedua kata Imam Bajuri, atqa lebih hampir kepada ketakwaan. Abqa lebih ya menyebabkan ganjaran pahalamu tidak berkurangan. Ya, jadi atqa dan abqa tu ada dua makna. Ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, kain sarungku hanyalah sehelai kain yang berwarna putih bercampur hitam. Putih campur hitam jadi kala apa? Kelabu. Ya, kelabu. Kemudian baginda berkata, tidakkah engkau meneladani diriku? Maksudnya kata beliau, tak apalah ya Rasulullah, kalau kain labu sekalipun tak akan kotor disebabkan kainnya warna kelabu. Maka Nabi kita katakan, tidakkah kamu mahu menjadikan aku sebagai ikutan? Maka aku memerhatikan ke arah baginda, ternyata hujung kain sarung baginda sebatas setengah betis baginda sahaja. Berkenaan dengan setengah betis, Imam Al-Bajuri mengatakan setengah betis itu ialah pada bahagian urat betis, bukan pada bahagian otot betis. Ada orang bila dia faham setengah betis, maka dia ambil ya tali, dia sukat antara tumit dengan lutut, dilipat dua, ya, maka itu setengah betis, maka akhirnya sampai pada otot betis. Ya, maka dipotong jubah pada separuh itu, dipotong kain pada di situ, ya, tapi timbul masalah kepada dia ketika mana datang solat, turun aja nak sujud, tersingkap sampai kepala lutut pun terkeluar. Ya, sebab dia kata macam mana mengamalkan sunnah tapi ya kepala lutut keluar pula. Ya, sebenarnya separuh betis tu kata Imam ya Al-Bajuri ialah pada bahagian urat betis. Jadi kita tengok urat betis kita, kalau di utara dia panggil urat keting. Sini saya tak tahu panggil urat apa. Ya, tapi rasa-rasanya Selangor pun panggil urat keting juga, sebab di Kajang tengok ada restoran sup urat keting. Ya. Jadi maksudnya kalau sebut urat keting tu masing-masing fahamlah. Ya. Jadi yang dikatakan urat yang dikatakan separuh betis ialah ya pada bahagian urat betis, bukan pada bahagian ya bonjolan otot betis. Di Mesir ada kumpulan yang macam tu, kami panggil kumpulan janggut. Mereka ni semua berjanggut. Ya. Kebiasaannya ikhwan muslimin dia tak akan berjanggut, sebab kalau berjanggut aja kena tangkap. Ya. Jadi kumpulan janggut ni pula polis tak kacau. Ya. Yang kumpulan berjanggut ni semuanya pakai jubah singkat. Ya, separuh betis, sungguh-sungguh separuh betis. Tapi bila nak sembahyang tersingkap sampai nampak paha. Maka akhirnya fatwa daripada kumpulan mereka, wajib sembahyang ni kena pakai stokin bola. La ilaha illallah. Maka pakai stokin bola, tarik sampai ke paha ni. Sebab nak tutup, ya, nak tutup lutut dan juga paha yang tersingkap ketika mana mereka turun untuk sujud. Jadi kita pahami ya, hadis-hadis ni perlu pahami daripada ya huraian dan penjelasan para ulama supaya kita tidak tersalah. Ya, takkan Nabi kita ya mengarahkan para sahabat melakukannya dalam hal keadaan tersingkap pula aurat mereka ketika mana mereka nak solat. Baik, berikutnya daripada Iyas bin Salamah bin Aqwa, daripada bapanya ya Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ni tuan-tuan, masya-Allah merupakan sahabat Nabi yang Nabi kita muliakan dengan Nabi kita panggil marhaban bi ali Ismail. Selamat datang keluarga Nabi Allah Ismail. Masya-Allah. Salamah bin Aqwa ni merupakan orang daripada Quba, ya, tinggal di Quba, yang kerjanya mengambil upah menggali lubang ya untuk tanaman kurma. Disebabkan ya kerja yang keras dan berat itu menyebabkan telapak tangannya keras seperti telapak kaki unta. Masya-Allah. Ya. Jadi pada hari Sabtu kebiasaannya ziarah Nabi SAW. Kita kalau pergi umrah, pastikan jadual perjalanan kita dapat Sabtu di kota Madinah, supaya hari Sabtu kita dapat berziarah dengan ziarah sunnah ke Masjid Quba. Ya, ziarah sunnah Masjid Quba pada hari Sabtu. Nabi kita pada hari Sabtu sama ada baginda datang berjalan kaki ataupun berkenderaan, yang pasti Nabi kita akan sampai Masjid Quba hari Sabtu.
Maka sebab itulah kalau tuan-tuan nak jumpa para alim ulama yang jarang-jarang keluar ya di kota Madinah seperti Habib Zain dan sebagainya, kalau nak jumpa mereka mudah saja. Hari Sabtu 8.30 tunggu di Masjid Quba, pasti sampai. Ya, kalau mereka tidak keluar daripada Madinah, maksudnya ya tak ada di luar, tak musafir, maka hari Sabtu Habib Zain, Habib Omar dan yang lain-lainnya akan sampai awal pagi di Masjid Quba. Kami dulu ambil peluang tunggu aja di Masjid Quba hari Sabtu. Dapatlah jumpa ya tokoh-tokoh ulama besar-besar yang datang hari Sabtu kerana ziarah sunnah pada Masjid Quba tu pada hari Sabtu. Nabi kita setiap Sabtu ya menjadualkan ziarah kepada penduduk Quba. Kebiasaan bila Nabi kita datang, orang ramai akan bersalaman dengan baginda, tapi Sayyidina Salamah bin Aqwa' ni rasa malu dan segan kerana telapak tangannya keras daripada telapak kaki unta. Bimbang kalau kerasnya tangan tadi itu melukakannya tapak tangan Nabi SAW. Sedangkan telapak tangan baginda Nabi lebih lembut daripada sutra. Tidak pernah aku sentuh dibash wala haris ataupun haris. Ya, tak pernah aku sentuh sutra maupun kain baldu yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi, kata Sayyidina Anas bin Malik. Maka Salamah bin Aqwa' segan untuk bersalaman disebabkan tapak tangannya yang keras. Disembunyikan tangan dalam poket, orang lain salam dia tak salam. Maka Nabi kita katakan, arini yadak, tunjukkan tanganmu. Beliau pun keluarkan tangannya malu-malu tunjukkan kepada baginda Nabi. Maka Nabi kita pegang tangan Salamah, Nabi kita cium telapak tangannya, Nabi kita katakan inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kita lihat macam mana Rasulullah SAW akhlak dan kehebatan baginda, sehingga orang yang rasa dirinya tersisih, orang yang rasa dirinya seolah-olah terhina, orang yang rasa dirinya jauh ya berbanding orang lain, akhirnya dapat satu kemuliaan ya yang sangat-sangat dicemburui oleh orang lain. Masya Allah. Itulah akhlak Nabi. Nabi kita akan bela siapa sahaja yang rasa dirinya terhina. Julaibib, seorang lelaki yang Masya Allah ya kerdil, wajah hodoh, sampaikan meminang tak ada orang yang terima. Saat sebelum Nabi kita hijrah, dia jadi bahan sendaan orang sahaja. Ya, Julaibib ni jadi sendaan orang, jadi bahan mainan dan olok-olokkan orang. Tapi ketika mana Nabi kita berhijrah ke kota Madinah, Julaibib tak rasa segan dan malu untuk berada di saf yang pertama dengan jamaah lain. Saat beliau gugur syahid dalam satu peperangan, ya semua orang tak perasan Julaibib ni tak ada, sebab dia bukan orang istimewa. Tapi Nabi SAW tanya, aina Julaibib, mana Julaibib? Sahabat cari, rupa-rupanya dia meninggal dalam hal keadaan dia 8 mayat sedang sedang menindih dia, meninggal disebabkan dia diserang hendap oleh kumpulan tersebut. Maka dia menikam seorang demi seorang dan dia tertindih di bawah dan meninggal dunia. Masya Allah. Jadi kita lihat yang Julaibib yang miskin, Julaibib yang tak terima pinangannya, Nabi kita nampak berlari di dalam syurga. Masya Allah. Jadi kita lihat bagaimana kemuliaan itu dibawa oleh baginda SAW. Hatta yang terhina pun akan dapat kemuliaan. Maka begitulah juga hati yang rasa sayang, rindu pada baginda Nabi juga pasti akan dapat kemuliaan di sisi Allah. Jadi Salamah bin Aqwa mengatakan, Osman bin Affan sentiasa mengangkat kain sarungnya sehingga batas setengah betisnya, lalu berkata, seperti inilah sahabat karibku yaitu Rasulullah SAW memakai kain sarung. Daripada Huzaifah bin Al-Yaman katanya, akhadha Rasulullah SAW bi'adalati saqi aw saqi. Huzaifah bin Yaman satu-satunya sahabat yang dapat dua kemuliaan. Kalau orang lain, Abu Bakar hanya dikenal dengan Muhajirin, kalaulah Anas bin Malik hanya dikenal dengan Ansar, maka mereka hanya membawa satu lambang sahaja, baik Muhajirin ataupun Ansar, satu pengenalan saja. Tetapi berbeza dengan Huzaifah bin Yaman, saat beliau datang kepada baginda SAW, dia kata, famimman ana ya Rasulullah,
aminal muhajirin am minal ansar? Apakah saya daripada muhajirin ataupun saya daripada ansar? Maka Nabi kita mengatakan, in syi'ta fa anta minal muhajirin wa in syi'ta fa anta minal ansar. Awak kalau awak nak, awak boleh nisbahkan diri awak muhajirin. Kalau awak nak, awak boleh nisbahkan diri awak ansar. Masya Allah, dia satu-satunya manusia bawa dua gelaran. Muhajirin dan ansar yang Allah sebut dalam Quran, dua-duanya ya beliau dapat. Ya, orang lain hanya dapat satu kemuliaan saja, imma muhajirin wa imma ansar. Sebabnya dia dilahirkan di kota Madinah tetapi beliau tinggal di Mekah. Ayahnya Yaman pernah melakukan satu jenayah yang menyebabkan Yaman terusir daripada kota Mekah. Maka beliau datang ke Madinah, ya, tinggal di Madinah, berkahwin di Madinah, lahir putranya Huzaifah. Kemudian sekatan kepada Yaman untuk masuk ke kota Mekah itu telah pun ditarik balik sesudah sekian lama. Maka Yaman berpindah kembali ke kota Mekah, ya, namun sentiasa berulang alik ya ke Madinah kerana juga ada kampung halamannya di Madinah. Maka akhirnya Huzaifah ni bila dia peluk Islam, dia peluk Islam di Mekah. Kemudian bila Nabi kita hijrah ke Madinah, dia tak tahu dia ni muhajirin kah ansar. Ya, maka Nabi kita berikan kedua-dua gelaran buat beliau. Masya Allah. Baik, daripada Huzaifah bin Yaman katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang urat betisku atau betis baginda lalu berkata, inilah batasan betis engkau memakai sarungmu. Jika engkau enggan yakni memakai sarung sebatasnya urat betis tadi, maka janganlah sarungmu itu sampai menutupi kedua buku lalimu. Baik, kita ambil sedikit pedoman hukum. Imam Nawawi mengatakan bahawa memakai kain ataupun jubah separuh betis hukumnya adalah sunnah. Adalah sunat ya, ketika mana kita pakai pada jubah kita ataupun kain sarung kita tidak menyentuh buku lali kita, atas daripada buku lali. Kemudian hukumnya adalah makruh apabila kain ataupun ya jubah kita tadi itu dilabuhkan sehingga menutupi buku lali. Makruh ya, hukumnya selama mana tidak ada rasa riak ataupun ingin menunjuk-nunjuk dengan pakaian. Di zaman dahulu ya, orang kurang kain ya, tak cukup kain ya, maka dengan sebab itu orang-orang kaya, bangsawan-bangsawan nak tunjukkan kehebatan dan juga kemuliaan mereka, maka masing-masing dengan cara mereka melabuh-labuhkan pakaian. Dan perbuatan mereka itu menyakitkan hati kaum miskin, orang-orang miskin, menunjuk-nunjuk kepada orang miskin. Maka dengan sebab itulah ya, melabuhkan pakaian itu hukumnya makruh andai kata tidak ada rasa riak dan nak menunjuk-nunjuk. Tetapi jadi haram apabila ada rasa riak dan nak menunjuk-nunjuk. Ya, kenapa kita dikatakan makruh tidak haram? Kerana apabila Nabi kita menegur ya sahabat yang melabuhkan kain, ada sahabat yang protes yang mengatakan Abu Bakar juga melabuhkan jubahnya. Maka Nabi kita katakan innahu laisa minhum. Abu Bakar bukan tergolong di kalangan kumpulan itu. Bermaksudnya andai kata memakainya dalam hal keadaan tidak ada riak, tidak ada rasa nak menunjuk-nunjuk, maka bukan tergolong di kalangan bangsawan yang memakainya dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk riak dengan kekayaan dan kemewahan mereka. Maka dengan sebab itu hukumnya adalah makruh, bukan haram. Ya, tetapi kalau ada rasa nak menunjuk ataupun pada masyarakat itu berpakaian sedemikian adalah salah satu daripada cara untuk menunjukkan kebanggaan dan sebagainya, maka hukumnya haram. Dan hukum ni hanya pada muslimin saja. Muslimat jangan duk kerat kain bagi sama betih pula. Hanya untuk muslimin saja. Muslimat lebih labuh lebih afdal. Lebih labuh lebih baik. Dalam hadis Nabi kita katakan la yaqbalullahu salata rajulin yajurru idarahu batra. Allah tidak menerima sembahyang seorang lelaki yang melabuh-labuhkan kainnya. Batra, batra maksudnya dalam hal keadaan berbangga-bangga dan angkuh. Jadi jelas-jelas di situ solatnya tak diterima ya, kerana keangkuhan tadi, maksudnya kerana riak dan juga nak menunjuk-nunjuk.
Ya, dalam hadis yang lain Nabi kita katakan ma massal qadamaini minal idari finnar, mana-mana kain yang menyentuh buku lali di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Ulama mengatakan itu merupakan tegahan-tegahan kepada orang-orang yang riak dalam pakaian, ya, dengan melabuhkan pakaian.